Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam reformasi. Jenuh nak jawab salam tu. Diharapkan semua sekali yang berada di channel YouTube saya dan juga di Clubhouse. Ya, saya buat close di Clubhouse KGK kita. Diharapkan semuanya boleh dengar dengan baik, terutamanya di Clubhouse. Kata Pak Jalal, okey, clear katanya di Clubhouse ya. Terima kasih kepada Pak Jalal, Cikgu Jali juga dan teman-teman yang sekarang ini berada di room Clubhouse KGK kita. Okey, saya melalukan kehadiran saudara-saudara yang sempat bersama saya sama ada di Clubhouse dan juga di channel YouTube pada hari ini. Untuk hari ini saya cuma nak mula satu isu saja, iaitu isu yang saya nampak dah hampir beberapa hari yang menjadi perbahasan ya, viral juga di media-media sosial berkenaan dengan kenyataan salah seorang pimpinan daripada parti DAP yang juga Pakatan Harapan, iaitu Timbalan Ketua Menteri 2 Pulau Pinang P. Ramasamy, yang telah menggunakan kenyataan baru-baru ini, yang terbaru ya, kenyataan dia yang terbaru yang agak kontroversi, iaitu berkenaan dengan ketidakpuasan hati beliau tentang diskriminasi yang kononnya berlaku di dalam sektor awam, ya, pekerja-pekerja kaki tangan awam, yang bagi beliau seperti seolah meminggirkan kaum India di dalam perkhidmatan awam. Yang sebenarnya P. Ramasamy ini bukan baru-baru ini yang selalu mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang kontroversi, yang tidak bijak, kenyataan yang selalunya akan mendatangkan masalah, ya, bukan saja kepada DAP, tetapi masalah kepada Pakatan Harapan itu sendiri. Bahkan kalau kita lihat rekod beliau semenjak daripada kita menjadi kerajaan, ya, Pakatan Harapan membentuk kerajaan 22 bulan yang lalu, banyak kenyataan-kenyataan beliau yang menyusahkan kita, ya, pimpinan untuk menjawabnya, dan lebih menyusahkan saya berterupa kita, ya, untuk mempertahankan kerajaan Pakatan Harapan itu kerana kenyataan-kenyataan beliau yang dilihat begitu tidak bijak sama sekali, dan juga dilihat kenyataan yang pada saya lah, pada anggapan saya bahawa apa yang beliau sebut tidak pernah dibincangkan dalam parti beliau. Jauh sekali ya dibincangkan dalam Pakatan Harapan. Kebanyakan yang beliau keluarkan adalah pernyataan pribadi beliau, ya. Hari ini kalau dia berfikir dia nak cakap apa, dia akan cakap. Dia akan terus bercakap dengan media, dia akan terus mendapatkan publicity. Dia cuba untuk mendapatkan publicity untuk dirinya. Dia tidak memikirkan kesan daripada apa yang beliau perkatakan. Ya. Yang penting, beliau nak dapat nama. Ya, kemungkinan beliau nak jadi adun yang lebih lama. Ya, nak mencipta rekod sebagai seorang pemimpin DAP seperti mana Karpal Singh dan juga pimpinan yang lain. Supaya dalam pilihan raya sentiasa beliau jadi calon dan terus menang, ya, sebagai seorang pejuang ataupun juara bagi kaum beliau, ya, kemungkinan itu. Sebab itu beliau menyatakan apa saja yang beliau rasa nak sebut, beliau akan sebut, ya, tanpa beliau merujuk kepada pihak-pihak yang sepatutnya beliau rujuk terlebih dahulu. Apatah lagi beliau sebagai seorang Ketua Menteri 2 Pulau Pinang, ya, seorang yang di antara pentadbir sebuah negeri yang ditadbir oleh Pakatan Harapan, iaitu daripada DAP itu sendiri. Ya. Takkanlah beliau tidak matang lagi dalam politik. Beliau bukan orang baru dalam DAP, ya. Beliau orang lama. Jadi apabila beliau menyentuh tentang diskriminasi kaum yang kononnya berlaku dalam perkhidmatan awam, saya merasakan isu ini tidak timbul. Ya, seperti mana yang diulas oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, masalah negara ini bukan sekarang, dulu lagi, bukan kerana masalah pekerjaan, diskriminasi yang berlaku dalam sama ada di sektor swasta ataupun di perkhidmatan awam. Ya, masalah yang berlaku yang menyusahkan rakyat sejak kebelakangan ini adalah kerana perbuatan amalan rasuah yang begitu hebat melanda negara kita. Ya, kita lihat masa sebelum Pakatan Harapan 22 bulan yang lalu, bagaimana indeks rasuah begitu tinggi. Ya, indeks rasuah begitu tinggi. Kemudian bila kita memerintah 22 bulan, dia dapat diturunkan. Ya, diturunkan berapa mata tangga ke bawah. Menjadi indeks rasuah itu dah semakin menurun. Tetapi bila kerajaan Pakatan Harapan itu dikhianati, naik kerajaan Pakatan Nasional, indeks itu kembali meningkat. Jadi di sini jelas bahawa masalah negara yang menyebabkan ekonomi semakin lama semakin teruk,
bukan kerana faktor penjawat awam, kaum-kaum dan sebagainya. Ini kerana amalan rasuah yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan yang berkuasa yang terdiri daripada banyak kaum. Rasuah ini tidak berlaku hanya kepada kaum Melayu. Dia juga berlaku kepada orang pemimpin, orang kaum Cina, kaum India dan sebagainya. Sebab tu Datuk Seri Anwar selalu sebut bahawa bila sebut rasuah, kita tidak kira apa kaum sekalipun, hendaklah kita menentang amalan rasuah ini. Tapi mengapa P. Ramasamy menceritakan benda yang tidak ada kaitan pun dengan masalah negara? Benda tidak ada kaitan pun, yang tidak pernah timbulkan oleh mana-mana pimpinan sebelum ini, kecuali beliau. Dan beliau banyak, saya banyak ikuti kenyataan beliau. Bukan saja baru-baru ini. Sebelum ini pun dia ada cerita tentang dia tidak puas hati. Dia tidak puas hati kerana ada satu menteri India dalam kerajaan perpaduan ini. Kenapa ada satu saja menteri India? Dia kata. Sedangkan dia kata dalam Pakatan Harapan ini banyak kaum India yang memberikan sokongan. Kita jangan lupa bahawa kaum Cina juga banyak memberi sokongan. Kaum Melayu juga banyak memberi sokongan. Dan tak semua kaum mendapat jawatan itu ikut memuaskan hati mereka. Kalau kita tanya di bawah kerajaan perpaduan ini, apatah lagi kita berada di bawah kerajaan perpaduan yang bukan Pakatan Harapan, mutlak memerintah, kita ada berapa gabungan parti. Itu pun Anwar atau Anwar Ibrahim tidak dapat memberikan kepuasan hati kepada semua parti yang memberikan sokongan kerajaan Pakatan Harapan. Contohnya, parti muda yang juga memberikan sokongan pada kerajaan perpaduan, dia tidak dapat jawatan. Sama ada menteri ataupun timbalan menteri. Begitu juga dengan parti UMNO. Dia hanya mendapat berapa jawatan? 6 tak salah saya. Menteri. GPS juga. Dia juga patutnya diberikan jawatan di dalam kerajaan perpaduan ini. Kerana dia juga mendukung kerajaan yang ada pada hari ini. Jadi kalau kaum India dipertikaikan, kononnya dapat satu jawatan menteri yang sekarang ini dipegang oleh menteri daripada DAP itu sendiri. Saravanan, menteri daripada DAP itu sendiri. Yang juga menjadi menteri sumber manusia. Yang menjaga tentang perjawatan, kaki tangan kerajaan dan sebagainya. Dan sepatutnya Ramasamy menggunakan peluang ini untuk berbincang terlebih dahulu dengan menteri sumber manusia. Daripada kaum dia sendiri, kaum India. Daripada DAP, parti dia sendiri. Sepatutnya digunakan peluang ini untuk dia berbincang sebelum dia mencetuskan, ataupun sebelum dia menyatakan sesuatu perkara melalui media. Yang akhirnya digunakan oleh pihak-pihak yang tertentu untuk mencari kelemahan kerajaan perpaduan ini. Sedangkan ianya merupakan bukan satu kelemahan pun. Bukan satu kelemahan pun. Bahkan ianya diamalkan sejak dahulu lagi. Dalam skim perkhidmatan awam, swasta dan sebagainya. Ini dah berlaku lama, saudara. Dan kita tahu dalam perkhidmatan awam, skim perkhidmatan awam, segala pengisian perjawatan semuanya dilakukan mengikut peraturan. Ada sisi interview temuduga, berdasarkan kelayakan dan sebagainya. Tidak timbul soal memperkecilkan kaum India untuk memegang jawatan-jawatan tertentu di dalam perkhidmatan awam. Dan berapa ramai lagi orang Melayu yang ada ijazah, sijil sebagainya, yang tidak boleh bekerja, ia jadi penganggur. Ini harus juga dikenang ataupun diingat kembali oleh P. Ramasamy. Bukan saja kaum dia sahaja yang mempunyai masalah untuk mendapatkan kerja dalam perkhidmatan awam. Contohnya dalam bidang tentera. Banyak kali kempen diadakan untuk menarik kaum-kaum yang lain untuk menyertai angkatan tentera. Tapi yang banyak memohon untuk menjadi anggota tentera ini adalah orang Melayu. Majoritinya orang Melayu. Kaum Cina boleh katakan lagi sedikit. Tak ada lah. Boleh katakan hampir tak ada. Bukan tak ada langsung. Maknanya peratusannya begitu sedikit. Kaum India juga sedikit. Apakah kerana ada diskriminasi kaum? Tidak. Tapi mereka tidak berminat untuk menyertai angkatan tentera. Yang banyak mohon untuk menjadi tentera ini adalah kaum golongan Melayu. Dan ramai lagi anak kita daripada orang Melayu di kampung-kampung yang berminat untuk menyertai ATM ini, mereka kecewa kerana mereka tidak dapat. Mereka tidak dapat untuk mengikuti, menyertai ATM ini sendiri. Jadi saya melihat apa yang dimahukan sebenarnya oleh P. Ramasamy ini. Apa yang dia kemukakan sampai seolah isu ini satu isu yang besar.
Dia mengatakan pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal untuk mewujudkan jawatan menteri lebih kepada kaum India. Kemudiannya dalam sektor awam, Datuk Seri Anwar Ibrahim gagal mereformasikan sektor awam ini. Seolah-olah kaum India dipinggirkan, sehinggakan masyarakat India dah tidak lagi memberikan sokongan kepada kerajaan Perdana ini. Satu dakwah yang sengaja dimainkan oleh P. Ramasamy untuk menimbulkan keraguan rakyat kepada kerajaan perpaduan. Sedangkan kita lihat sendiri banyak program-program majlis-majlis yang dihadiri oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim berkaitan dengan kaum India mendapat sambutan yang hebat. Saya tak nampak di mana kaum India sudah mula tidak memberikan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri ke-10. Sambutannya malahan bertambah daripada mana-mana kaum sekalipun, termasuk di Sabah dan juga di Sarawak. Kalau nak cerita pasal kaum, nanti orang India, orang Iban, Kadazan, Murut, orang dusun, mereka juga akan pertikaikan mana wakil kami. Dalam Perkhidmatan Awam pun, kami orang Kadazan pun berapa orang yang dapat bekerja. Orang Iban pun akan mempertikaikan. Kalau semua ini mempertikaikan, apa nak jadi pada negara kita? Ya. Jangan kita fikir hanya satu kaum yang ingin kita perjuangkan. Sepatutnya di bawah kerajaan perpaduan ini, P. Ramasamy sebagai Ketua Menteri Dua Pulau Pinang, dia memikirkan dia kena reform diri dia terlebih dahulu. Sebelum dia nak mempertikaikan reformasi yang ingin dibawa oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Sepatutnya dialah dulu yang perlu mereformkan diri dia supaya dia tidak menjadi parasit di dalam kerajaan Pakatan Harapan ataupun dalam kerajaan perpaduan hari ini. Sebelum ini kita dengar, dulu pun dia mempertikaikan tentang Datuk Zahid Hamidi. Apabila Datuk Zahid Hamidi sebagai timbalan Perdana Menteri mewakili Barisan Nasional dalam kerajaan perpaduan ini, apabila Datuk Zahid Hamidi melantik Ramesh, seorang pimpinan NGO yang banyak membuat kerja tentang kebajikan kaum India, tentang Ramesh, dilantik sebagai pegawai khas beliau untuk mewakili kaum India di dalam Barisan Nasional, menjaga kebajikan kaum India. Maka Zahid Hamidi meletak Ramesh sebagai pegawai khas. Itu pun dikritik oleh P. Ramasamy. Sampaikan UMNO, Barisan Nasional, punya urusan melantik di kalangan mereka, itu pun nak dicampur tangan oleh P. Ramasamy. Sedangkan UMNO tak nak campur pun urusan DAP melantik mana-mana pegawai khas. Kita sendiri pun, keadilan pun tidak mempertikaikan apakah jawatan-jawatan yang diberikan oleh menteri-menteri daripada DAP kepada pimpinan-pimpinan mereka. Kita tak pertikaikan. Tentulah ada sebab mereka melantik dan apa kelayakan yang mereka rasakan perlu dilantik. Jadi kalau Zahid Hamidi meletakkan Ramesh sebagai pegawai khas dia, apa yang masalahnya bagi P. Ramasamy? Ini yang saya pelik. Ramesh itu pun orang India juga. Apakah kerana dia daripada Barisan Nasional? Ataupun apakah kerana dilantik oleh Zahid? Maka sifat pribadi beliau yang tidak bagi suka mungkin dengan Zahid menjadikan beliau mengkritik. Saya rasa ini satu perbuatan yang pada saya bukan perbuatan daripada seorang pemimpin yang matang dan juga bijak. Beliau mempertikaikan kerusi menteri, satu menteri kepada kaum India. Satu menteri daripada kaum India itu sepatutnya dia bersyukur sebab menteri itu daripada DAP. Sedangkan keadilan ada kaum India. Kita tak letak menteri daripada kaum India daripada keadilan. Kita bagikan satu jawatan menteri itu daripada kaum India mewakili untuk masyarakat India adalah daripada parti DAP. Sepatutnya dia bersyukur. Tapi dia tak cukup. Ketamakan dia. Dia tak cukup. Malah dia pertikaikan. Kenapa dia kata tidak lantik satu lagi kaum India daripada PKR. Bayangkan saudara. Dia pemimpin DAP. Dia boleh bercakap bagi pihak PKR. Kenapa dia nak campur tangan semua parti? UMNO pun dia pertikaikan. Zahid melantik Ramesh. Dia pertikaikan. Keadilan tidak meletakkan kaum India sebagai menteri, itu pun P. Ramasamy nak pertikaikan. Sedangkan keadilan telah meletakkan satu lagi kaum India sebagai timbalan menteri. Saraswati, senator Saraswati. Datuk Seri Anwar Ibrahim letak satu wanita, bukan lelaki, wanita berbangsa kaum India yang diberikan jawatan senator untuk menjadi timbalan menteri pembangunan usahawan. Kaum India. Apa lagi yang P. Ramasamy tak puas hati ni? Sampai peringkat
konon-kononnya memperjuangkan Parti Keadilan pula. Oh, keadilan sepatutnya Anwar patut lantik kaum India daripada PKR jadi menteri. Kalau macam tu, teruklah Datuk Seri Ibrahim. Semua parti nak lantik jadi menteri. Nah, Anwar sebagai Presiden Keadilan, sudah pastinya, kalau tanya dia, sudah pastinya lagi dia mahu supaya pemimpin daripada keadilan itu menjadi menteri. Kalau boleh lagi banyak. Ya, tetapi dia tidak mampu berbuat demikian. Boleh saja kalau dia nak mengikut kehendak kita semua supaya ramai menteri dapat jadi menteri. Tapi kena ikut cara abakar lah. Ya, lantik 70, 80, 90 orang menteri. Bagi satu seorang. Iban satu menteri, kaum Kedazan satu menteri, Murut satu menteri, orang asli satu menteri. Boleh ya. Tapi apakah baik untuk negara? Ya. Ini sepatutnya Mas Ami lebih faham daripada kita di bawah. Dia seorang timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Dia orang politik yang lama dalam dalam Malaysia, dalam tanah air kita. Sepatutnya dia lebih matang. Dia tahu kenapa Datuk Seri Ibrahim berbuat demikian. Dia tahu mengapa Datuk Seri Ibrahim memperkecilkan kabinet yang ada pada hari ini. Ya. Bila kecilkan kabinet, ya, kamu masih lagi mendapat jawatan sebagai menteri. Dan ada kaum India daripada PKR mendapat timbalan menteri. Sepatutnya bersyukurlah. Bersyukurlah saudara. Ya. Ini saya pelik. Saya tengok Rahman Sami ini seolah-olah bertentangan dengan kepimpinan DAP itu sendiri. Ya. Kenyataan beliau, apa yang beliau cakap ini tidak pernah disuarakan oleh pimpinan DAP. Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim sebut semalam. Dia mengulas. Dia kata tak apalah Rahman Sami nak keluar pendapat, itu pandangan peribadi dia. Tetapi itu bukan pandangan DAP. Sebab DAP tidak pernah bawa perkara ini dalam mesyuarat DAP sendiri. Dalam mesyuarat Majlis Presiden pun tidak dibawa. Jadi Datuk Seri Ibrahim kata kalau bila dah perkara ini tidak pernah dibincangkan dalam Majlis Presiden, bermakna tidak ada isu. Tak ada isu. Tapi kenapa kamu menimbulkan isu ini? Ya. Bahkan kita masih ingat, suatu kita mula-mula nak bentuk kerajaan perpaduan ini, apa kata pimpinan utama DAP? Ya, Anthony Loke, disebut apa? Kita masih ingat, itu pimpinan Setiausaha Agong. Ya, orang yang tertinggi dalam DAP. Anthony Loke sebut apa? Ya, bagi kami DAP, jawatan dikedudukan bukan penting bagi kami. Yang kami mahu adalah agar Datuk Seri Anwar Ibrahim itu ditabalkan sebagai Perdana Menteri. DAP nak lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim itu menjadi Perdana Menteri. Kalau bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, ya, takkan kita nak bagi Perdana Menteri kembali kepada abah kau ataupun Ismail Sabri yang ternyata mereka memimpin gagal. Ya, untuk membaik pulih negara kita. Sebab itu DAP kata dia sanggup melakukan apa sahaja asalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Walaupun, kata Anthony Loke, walaupun DAP tidak diberi sebarang jawatan di dalam kabinet. Ini kenyataan Setiausaha Agong DAP yang kita masih ingat. Ya, ada rekod, ada fakta dan dicatatkan dalam sejarah di mana Anthony Loke menyatakan DAP sanggup tidak menerima sebarang jawatan dalam kabinet. Ya, sekiranya ya, dengan adanya DAP itu Anwar tidak disokong sebagai Perdana Menteri. Kita tahu bahawa waktu itu antara hubungan DAP dengan UMNO tidak begitu baik. Dan DAP tahu bahawa masalah bagi UMNO adalah untuk menerima DAP. Ya? UMNO tidak ada masalah untuk menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun keadilan. UMNO ada masalah dengan DAP. Ya? Oleh sebab itulah Anthony Loke mengeluarkan kenyataan sedemikian. Supaya UMNO Barisan Nasional boleh mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kalaulah DAP menjadi masalah bagi mereka, maka DAP kata dia sanggup tidak terima apa jawatan sekalipun. Sanggup tidak terima apa jawatan dalam kabinet. Ini pengakuan daripada Setiausaha Agong DAP. Sudah semestinya pengakuan yang dibuat oleh Anthony Loke ini dibincangkan di dalam pimpinan-pimpinan DAP. Itu bukan kenyataan peribadi Anthony Loke. Itu keputusan DAP. Dan keputusan DAP itu sepatutnya ya, dipersetujui dan disokong oleh pimpinan-pimpinan yang lain. Termasuk P. Rahman Sami sebagai timbalan Ketua Menteri Pulau Pinang. Ya. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tahu DAP ada rakan seperjuangan yang begitu lama. Kesetiaan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada rakan seperjuangan ini ya, tidak boleh dipertikaikan. Bahkan Datuk Seri Anwar Ibrahim sanggup tolak apa sahaja jawatan yang ditawarkan kepada beliau
jika syaratnya tinggalkan DAP. Kita pernah dengar dulu, UMNO PAS pernah bersetuju untuk mengangkat Datuk Seri Ibrahim jadi Perdana Menteri bersama dengan PKAT asalkan PKAT tinggalkan DAP. Apakah Datuk Seri Ibrahim mengejar kedudukan ini dan meninggalkan DAP sebagai rakan seperjuangan yang begitu lama? Tak, Datuk Seri Ibrahim tidak akan melakukan sedemikian rupa. Datuk Seri Ibrahim bukan orang yang sanggup khianat rakan hanya untuk mendapatkan jawatan. Sebab itu Datuk Seri Ibrahim apabila dia diangkat menjadi Perdana Menteri oleh rakan-rakan gabungan dalam Kerajaan Pemberdayaan hari ini, daripada Barisan Nasional, JPS, Warisan, JRS dan sebagainya, Datuk Seri Ibrahim tidak akan meninggalkan DAP rakannya dan tetap dia meletakkan DAP itu dalam kabinet Kerajaan Perpaduan. Tapi bila letak DAP ada 4, tak salah saya, menteri penuh daripada DAP dalam Kerajaan Perpaduan ini, dalam 4 itu nak dibagi kepada kaum-kaum sudah pastilah tidak akan boleh berlaku sama rata. Kaum Cina dalam DAP, ada kaum Melayu juga dalam DAP, ada juga kaum India dalam DAP. Dalam kaum, kalau nak fikir dari segi DAP berdasar pada kaum, Cina ada menteri yang telah pun mengambil jawatan menteri. India ada satu yang jadi menteri sumber manusia. Mungkin ada juga pemimpin DAP di kalangan Melayu dan DAP akan terasa hati. Mana dia Melayu dalam DAP yang dilantik menteri? Tapi mereka tidak berkata demikian. Mereka tak suarakan sedemikian sebab mereka faham bahawa pembahagian yang diberi oleh Datuk Seri Ibrahim untuk mengisi jawatan dalam kabinet berdasar kepada parti-parti. Kemudian partilah yang akan menentukan pimpinan mereka untuk dilantik sebagai menteri. Jadi satu kursi menteri untuk kaum media pada saya bagi itu cukup adil. Cukup adil. Dan keadilan sendiri pun tidak meletakkan pemimpin India sebagai menteri penuh. Keadilan hanya meletakkan pemimpin India sebagai timbalan menteri saja. Iaitu Saraswati sebagai timbalan menteri pembangunan dan usahawan. Sepatutnya kaum India dalam keadilan sepatutnya lebih lantang bersuara. Sebab pada menterinya itu Presiden Keadilan. Pada menteri itu Presiden Keadilan. Takkanlah Presiden Keadilan meminggirkan kaum India di dalam Parti Keadilan. Kenapa pula kaum India dalam Parti Keadilan diletakkan hanya sebagai timbalan menteri? Wanita pula tu. Tetapi pimpinan kita dalam keadilan faham masalah ini. Dia faham apa masalah yang dihadapi oleh Datuk Seri Ibrahim di dalam menyusun barisan kabinet dia. Tetapi mulut P. Ramasamy ini, saya tak tahu. Daripada dulu lagi pun. Dulu dia pernah juga berbalas sama Mufti Perlis. Maksud kita jadi kerajaan 22 bulan. Banyak lagi kalau saya nak senaraikan kenyataan P. Ramasamy yang saya rasa satu kenyataan yang amat tidak bijak. Bila mengulas isu judi dan arak contohnya. Ulasan beliau yang keterlaluan. Ulasan beliau seolah-olah beliau bercakap bagi pihak Pakatan Harapan. Datuk Seri Ibrahim tak ulas pun pasal judi, arak sebagainya. Dia mengulas seolah dialah pimpinan Pakatan Harapan. Dan kenyataan dia itu banyak mengguris hati kaum Melayu Islam. Kenyataan dia itu banyak menyinggung perasaan kaum Melayu Islam. Apatah lagi di kalangan lebay-lebay. Dia cuma menanti saja. Lebay akan menggunakan Ramasamy ini sebagai modal mereka. Mereka sentiasa menanti. Oh, hari ini kita nak tunggu apa Ramasamy akan bercakap. Sebab bila bercakap saja Ramasamy, ini adalah peluru bagi kita. Sekarang pak-pak lebay macam tu. Dia tunggu je Ramasamy sebut. Isu arak, isu judi, macam-macam nak pertikaikan. Sedangkan isu di Malaysia ini, negara kita ekonomi dia teruk, tak hilang pekerjaan, pelaburan yang sebelum ini tak masuk Malaysia, mata wang jatuh, bukan kerana masalah arak dan judi. Masalah lebih besar daripada itu, masalah rasuah. Sepatutnya P. Ramasamy banyak bercakap tentang isu ini. Bukan isu kaum. Ini dah zaman bila ni orang bercakap pasal kaum. UMNO dulu dia terkenali sebagai parti kaum. Parti yang dikatakan resis. Sebab tu kita menentang UMNO sebab UMNO resis. Ada beberapa pimpinan UMNO yang resis. Dulu kita masih ingat lagi NGO daripada Persatuan Melayu. Perkasanya dengan macam-macam dulu NGO. 2-3 NGO lah. Bila kita berhimpun, himpunan bersih, NGO ini akan berkumpul. Memainkan isu Melayu, isu agama, raja dan sebagainya waktu itu.
dikenali. Tapi sekarang ni kita lihat UMNO pun dah mula belajar. Kita juga Pakatan Harapan harus belajar. Jangan mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang sensitif. Kalau UMNO boleh belajar, dia sendiri pun dah tak bercakap dah sekarang ini berkaitan dengan kaum, agama dan sebagainya, memainkan sentimen kaum dan agama. Sepatutnya Pakatan Harapan juga belajar supaya pimpinan kita tidak lagi bercakap rasis ini. Ya. Sebab tu saya katakan isu rasis ini bukannya masalah DAP dan semua kaum ada. Tapi mesti kita belajar, mengambil pengajaran daripada kesilapan-kesilapan. Janganlah kerana seorang nama Sami, maka seluruh kerajaan perpaduan ini dipandang seolah kerajaan yang menganaktirikan beberapa kaum dalam negara kita. Sepatutnya nama Sami mendapatkan statistik, data yang lengkap. Betulkah berlaku kejadian sedemikian rupa? Betulkah berlaku peminggiran kaum India ini? Berapa peratus kaum India yang memohon pekerjaan dan berapa peratus kaum India yang ditolak kerana dasar kaum? Kalau ditolak kerana tidak layak, itu biasa berlaku. Kaum Melayu pun ramai yang ditolak kerana tidak layak. Bahkan yang layak pun gagal mengisi jawatan kerana jawatan yang ditawarkan mungkin begitu sedikit berbanding dengan orang-orang yang layak di luar sana. Ini masalah kita bersama. Sebenarnya pengisian pejawatan dalam sektor awam maupun di swasta adalah masalah kita bersama. Ini bukan masalah kaum. Sebab itu saya melihat pada saya lah, untuk pilihan raya negeri Pulau Pinang akan datang, DAP harus mempertimbangkan semula agar pimpinan seperti ini tidak harus diberikan ruang. Kita tidak mahu dia menjadi parasit di dalam kerajaan. Sama ada di dalam parti DAP yang sekarang ini DAP sudah mula, imejnya sudah mula dibina dengan begitu baik. Apabila UMNO bersinar-sinar sendiri, kadang-kadang mempertahankan DAP. Dalam media sosial kita tengok. Sudah ada dah cyber trooper UMNO yang mempertahankan serangan lebay ataupun bersatu kepada DAP, cyber trooper UMNO yang mempertahankan pimpinan DAP. Mereka pun dah mempertahankan. Mereka dah terima bahawa dalam masyarakat majmuk ini tak boleh lagi kita gunakan isu kaum dan agama sebagai modal kita. Kerana ia akan menghancurkan negara kita. Sehingga kita melupakan masalah sebenar dalam negara kita. Bukan masalah kaum Melayu, India, Cina, Iban, Kerazan. Masalah sebenarnya adalah orang yang rasuah. Dan orang rasuah itu tidak mengira kaum. Dia tidak tentu. Ada orang Islam yang rasuah. Ada orang daripada Buddha, Kristian, kaum Melayu, Iban, Kerazan juga. Mereka juga melakukan rasuah. Dan inilah yang dimaksudkan, yang dimaksudkan oleh Datuk Seri Ibrahim di dalam bentuk Malaysia Madani, bahawa kita membuang segala perasaan rasis kita sehingga kita menganggap bila memberi rasuah itu kaum Cina. Pasal dia kaya. Masa dia kaya maka dialah pemberi rasuah. Penerima rasuah itu siapa? Kaum Melayu. Sebab Melayu ni miskin. Sebab itu dia menerima rasuah dan diberi jawatan. Orang Melayu dapat jawatan tetapi duit tak ada. Pegang jawatan tapi duit tak cukup. Maka dia terima rasuah daripada token-token Cina. Patutnya ini kita hilangkan daripada pemikiran kita. Isu rasuah pemberi dan juga penerima, tak kira apa kaum sekalipun, tetap patut kita tentang. Dalam agama Islam, dia tidak kata kaum. Dalam agama Islam, pemberi dan penerima rasuah sama-sama akan mendapat dosa, akan dapat kutukan daripada Allah SWT. Allah tak sebut pasal kaum. Tak ada. Nah, dalil ke dalam Quran mengatakan kaum ini akan melakukan rasuah lebih banyak. Tak ada. Kalau keluar mulut yang melibatkan kaum dalam isu rasuah ini, datangnya dari Bulat Hadi. Daripada Lebay Hadi. Dia pernah sebut. Dalam Pakatan Harapan itulah bermulanya pemberi rasuah di golongan DAP, orang Cina-Cina. Ini mulut lebay. Nak kaitkan dosa rasuah itu, nak kaitkan dengan kaum. Sebab nak menipu pada walaon-walaon di bawah ini. Jadi P. Ramasamy janganlah termasuk dalam golongan walaon-walaon yang bodoh ini. Kamu daripada DAP, kamu kena jaga imej DAP. Standard DAP itu. Yang sekarang ini dah mula dihormati oleh orang. Kita lihat berapa orang menteri daripada DAP dah mula menunjukkan prestasi yang lebih baik. Kadang-kadang lebih baik daripada pimpinan PKR sendiri. Pimpinan keadilan itu sendiri. Menteri-menteri dia seperti Anthony Lok, seperti Komeng, Hanayo telah menunjukkan prestasi yang bagus. Setakat ini belum sampai 100 hari pun melakukan kerja siang malam bertungkus rumus melakukan kerja. Tapi di saat rakan-rakan kamu membuat kerja siang malam,
Di saat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri yang tak ada rehat satu had pun, hari Minggu pun tak ada. Ya, balik daripada Thailand terus ada program setiap hari, setiap saat ada saja program Perdana Menteri kita. Walaupun tak boleh bayar gaji, ya, janganlah dalam keadaan macam tu kamu cuba merosakkannya. Ya. Nak membina kerajaan ini bukan mudah, nak menjatuhkan cukup senang. Jadi janganlah Marsami mengambil jalan mudah, iaitu untuk nak mencemarkan kerajaan paduan ini. Ya. Dengan hanya menimbulkan isu yang tak wujud pun. Hanya persepsi. Kamu timbulkan isu ini hanya untuk mendapatkan sokongan daripada kaum kamu mungkin di kawasan kamu. Ya. Nak menjadi hero mungkin di kawasan kamu. Ya. Nak menjadi hero bukan jadi hero satu kaum. Kamu seharusnya menjadi hero seluruh kaum. Kamu harus bercakap soal isu besar dalam negara ini. Kalau kamu lantang bercakap tentang isu besar dalam negara ini, barulah kamu dianggap hero. Tapi kalau sekadar nak bercakap ya, tentang kaum kamu saja, ya, daripada dulu sampai sekarang tak pernah berubah, hanya bercakap tentang kaum kamu saja dan pertikaikan kaum lain, maka kamu tak ubah seperti golongan-golongan lebay yang hanya bercakap isu yang sama, isu kaum, isu agama, kaum agama, dan menjadi propaganda yang dimainkan sebagai modal politik. Ya, jadi gitulah bagi saya. Ya, kita akan menentang mana-mana pimpinan, malahan daripada keadilan itu sendiri, kalau mereka rasa ya, nak menjadikan isu kaum dan agama sebagai menonjolkan diri mereka, nak menunjukkan mereka lah pahlawan kaum mereka, ya kita akan tentang. Sepatutnya apa yang ditunjukkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim itulah menjadi ikutan dan contoh ya, bagi mana-mana pemimpin. Kalau kita lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim bercakap, dia tidak bercerita tentang mana-mana kaum. Ya. Bahkan dia selalu sebut, ya, ramai yang mengatakan golongan miskin dalam negara kita ini majoritinya Melayu. Tapi Datuk Seri Anwar Ibrahim selalu ulang, walaupun golongan Melayu adalah golongan yang dikatakan miskin, ya, tetapi sebenarnya ada yang lebih miskin dalam di kadar kemiskinan, iaitu kaum India. Anwar tidak pernah lupa kepada kaum India ini. Ya. Kecuali lah, ya, kalau kita lihat dalam pentadbiran kerajaan perpaduan ini, ya, semua ya, masyarakat India dipinggirkan dan sebagainya. Dan saya tidak melihat setakat ini. Ya, dan Ramasamy juga gagal membuktikan ya, apa yang beliau tohmahkan ya, kepada kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Dan sikap beliau itu saya lihat sekarang ini telah mula mendapat tentangan, bukan sahaja daripada keadilan, pimpinan keadilan dan anggota bawahan, juga ada beberapa pimpinan DAP yang mula menyatakan rasa tidak senangnya, bahkan ya, mendapat juga komen daripada rakan kita daripada Barisan Nasional. Ya. Janganlah kita cuba buat kata orang tu nak jolok sarang terbuan. Hari ini ya, parti lebay dah mula memainkan isu ini. Ya, isu kecil saja, dan isu yang kecil ini pun tidak ada dibawa dengan berserta dengan fakta dan sebagainya. Hanya cakap mulut saja, tapi itu menjadi modal bagi Perikatan Nasional. Ya. Jadi dekat nak pilihan raya negeri ini, termasuk juga Pulau Pinang yang juga akan mengadakan pilihan raya. Jadi awas ya, cetak tutur kata bicara itu, kalaulah ada kebenarannya sekalipun, ada tempat yang patut disalurkan. Ya. Saya percaya P. Ramasamy ini sebagai Timbalan Ketua Menteri Dua Pulau Pinang, dia ada saluran. Ya, sama ada saluran DAP Pulau Pinang, saluran dalam DAP Pusat, bahkan ada ya, boleh disampaikan DAP Pusat, boleh sampai kepada Majlis Presiden, dan beliau juga boleh berhubung dengan menteri daripada DAP sendiri ya, berkaitan dengan perkhidmatan awam ini ya. Menteri Sumber Manusia adalah kaum dia sendiri, daripada parti dia sendiri. Apakah masalah bagi dia untuk berhubung ya, untuk mendapatkan maklum balas atau memberikan cadangan dan sebagainya? Boleh saja dia lakukan tanpa dia mengeluarkan kenyataan yang menyusahkan kita semua, ya, menyusahkan dan memeningkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, banyak perkara lagi dia nak fikir, takkan dia nak fikirkan ya, satu kenyataan yang dikeluarkan oleh P. Ramasamy ini. Ya. Jadi kita sepatutnya merasa simpati, ya, bebanan yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sudah cukup besar sebenarnya. Janganlah kita menambah bebanan itu. Sepatutnya kitalah yang bertanggungjawab mengurangkan bebanan yang dipikul oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Bagi saya, P. Ramasamy gagal ya,
mengikuti contoh yang ditunjukkan oleh pemimpin utama DAP itu sendiri, Anthony Loke, yang menyatakan bahawa DAP tidak memandang jawatan dan kedudukan, bahkan DAP melihat kepada kebaikan negara ini. Dan yang boleh mengubah negara ini tidak lain tidak bukan. Ya, setakat ini adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan DAP katanya sanggup tidak berada dalam kabinet asalkan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu ditabalkan menjadi Perdana Menteri. Ya. Tetapi atas keyakinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, atas semangat yang baik, kerjasama dengan DAP yang bersekian lama, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak meminggirkan DAP dan melantik juga DAP di dalam kabinet. Dan alhamdulillah, UMNO Barisan Nasional menerima baik. Tidak ada lagi kita tengok kenyataan-kenyataan yang seolah-olah satu pertembungan di antara UMNO Barisan Nasional dengan DAP di bawah Kerajaan Perpaduan ini. Tapi P. Ramasamy bila keluar kenyataan ini, sudah ada dah satu dua pemimpin UMNO yang mula merasakan tidak senang hati. Hanya kerana kamu seorang, maka merosakkan apa yang baru kita bina selama ini. Jadi pada saya cukup dulu sampai di sini. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda yang bersama di channel YouTube ini, dan bagi mereka yang telah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Yang belum subscribe, dia lalukan untuk subscribe. Dan juga terima kasih banyak kepada rakan-rakan yang berada di room Clubhouse pada waktu ini yang sudi bersama, berkesempatan bersama untuk kita berkongsi pandangan. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genggam, ku julang ke udara, akan ku jadikan